Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majelis, para hakim arif dan bijaksana, guru-guru yang saya hormati, rakan-rakan seperjuangan, serta hadirin yang saya muliakan. Marilah kita menyelami maudu syarahan saya pada hari ini yang bertajuk Adab dan Nilai Pemangkin Generasi Rabbani. Hadirin sekalian, menurut Kamus Dewan edisi keempat, adab bermaksud tingkah laku dan budi pekerti yang halus serta sopan, manakala nilai pula merujuk kepada sifat atau perkara yang penting dan berguna kepada manusia, khususnya yang berkaitan dengan akhlak dan moral. Generasi Rabbani pula ialah generasi yang berpegang teguh kepada ajaran Allah. Statistik Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan bahawa lebih daripada 6,000 kes buli telah berlaku di sekolah sepanjang tahun 2024. Angka ini membuktikan bahawa masalah buli bukan lagi isu terpencil. Sebaliknya, merupakan krisis sosial yang perlu ditangani secara holistik. Justru 3 indikator akan saya bawakan untuk kita perhalusi bersama. Hadirin yang saya muliakan, indikator pertama, didikan ibu bapa sebagai tunjang utama. Anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa lain bertanggungjawab untuk mewarnai serta mencorakkan tali tersebut dengan nilai-nilai murni. Tanggungjawab ibu bapa bukan saja terbatas kepada memenuhi keperluan fizikal dan emosi anak-anak. Mereka perlu bersifat rahmah serta menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan berkeluarga sebagaimana yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Didikan yang berteraskan kasih sayang, disiplin dan nilai keagamaan akan melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Maka jelaslah bahawa ibu bapa mainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak agar mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, indikator kedua ialah peranan pihak sekolah. Sekolah bukan sekadar tempat untuk menimba ilmu, malah menjadi medan untuk membentuk sasya, jati diri dan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar. Guru sebagai pendidik dan pembimbing berperanan menyemai nilai-nilai murni seperti integriti, hormat menghormati dan bertanggungjawab melalui pengajaran dan teladan yang ditunjukkan. Persekitaran sekolah yang kondusif dan berdisiplin turut membantu membentuk budaya positif yang mendorong pelajar untuk menjadi insan yang seimbang dan berketerampilan. Maka jelas sekolah berperanan sebagai agen perubahan dalam melahirkan generasi masa depan yang bukan saja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai alat terpuji sekaligus menyumbang kepada pembangunan negara serta ummah. Hadirin yang saya kasihi sekalian, indikator ketiga, kerajaan sebagai tonggak negara. Kerajaan mainkan peran yang signifikan dalam membentuk generasi masa depan melalui dasar, polisi dan inisiatif yang holistik. Kerajaan perlu menyediakan sistem pendidikan yang berkualiti, inklusif dan berteraskan nilai-nilai murni. Selain itu, kerajaan juga perlu memperkukuh institusi pendidikan, menyediakan latihan berkualiti kepada guru serta memastikan prasarana sekolah berada dalam keadaan terbaik. Sebagai contoh, program Karamah Insaniah atas inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia mestilah diperkasa agar dapat membentuk murid yang berakhlak mulia dengan menanamkan nilai-nilai seperti empati dan kasih sayang. Hadirin pembina ummah generasi Rabbani sekalian, surat terang lagi bersuluh, semua pihak perlulah berganding bahu bagi memartabatkan adab dan memperkukuh nilai murni dalam diri anak bangsa. Andai akarnya kukuh, pohonnya pasti teguh, buahnya pula manis untuk disentuh. Semoga kita menjadi penyubur generasi Rabbani yang berilmu, berakhlak mulia
dan dirahmati Allah. Sekian saran saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.